Cuman saya hanya sampaikan bahwa al-istiwa maklum wal kaifiyah majhulah itu riwayat yang dhaifah. Tapi itu justru yang sering dipakai oleh kelompok Wahabi. Bahkan Imam Ibnu Taimiyah pun guna itu. Wahabi menetapkan kafiyah sifat bagi Allah. Ini tak payah saya baca. Cuman saya hanya sampaikan bahwa al-istiwa maklum wal kaifiyah majhulah itu riwayat yang dhaifah. Tapi itu justru yang sering dipakai oleh kelompok Wahabi, bahkan Imam Ibnu Taimiyah pun guna itu. Pendapat yang kuat, riwayat Imam Malik yang kuat adalah wal kaifiyatu marfu'ah atau ghairu ma'kulah. Boleh kita jamak, boleh, tapi mesti dengan cara yang baik. Tapi saya belum pernah tengok ulama Wahabi yang menjamekkan riwayat dua itu tadi. Oke. Baik, perbahasan berkaitan dengan ayat-ayat sifat. Tadi Kiai sebut macam-macam pandangan ulama-ulama yang dia kata Wahabi. Apa pandangan Muhammad bin Abdul Wahab sendiri dalam bab ni? Tak ada. Dia satu pun tak sebut. Kata Muhammad bin Abdul Wahab dalam bab ini, wa minal imani billah al-iman bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ghairi tahrif wala ta'til. Bal a'taqidu anna Allah laysa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Fala anfi anhu ma wasafa bihi nafsuhu wa la uharrif al-kalam an mawadhi'ihi wa la ulhid aw alhad fi asma'ihi wa ayatihi wa la ukayyif wa la umathil sifatahu wa ta'ala bi sifati khalqihi li'annahu ta'ala la samiyya lahu wa la kufuwa lahu wa la nidda lahu wa la yuqasu bi khalqihi fa innahu subhanahu a'lam bi nafsihi. Sangat biasa dan sebagaimana yang disebutkan oleh ramai ulama-ulama salaf. Ini pandangan peribadi dia sendiri. Nak sesatkan seseorang, rujuklah pandangan dia sendiri. Dia sebut dia ada kashfus syubhat, Durasani yang menghimpunkan perkataan dia. Itu semua tak bawa. Pergi bawa. Tuan-tuan, ekstremis dalam semua aliran ni ada. Yang tersasar dalam semua aliran ni ada. Sahabat-sahabat kita di sana pun tak setuju dengan Ahbash. Tapi adilkah saya kalau saya ambil perkataan ulama-ulama Ahbash sebagai contohnya dan saya kata ini menunjukkan bahawa aswaja salah? Tak adil lah. Nak rujuk kepada imam kalau perkataannya ada, ataupun otoriti-otoriti yang besar kalau ungkapannya ada, tapi ini tak rujuk langsung imam dalam aliran itu. Seterusnya, baik, berkaitan dengan sifat, saya akan panjangkan lagi dalam sesi kedua nanti perbahasan panjang yang disebutkan oleh Kiai tadi. Antara perkara yang dua perkara penting, sifat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bincang tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, banyak yang disebutkan oleh Kiai. Saya nak sentuh beberapa perkara. Satu tentang kaifa majhul. Kata Kiai, Imam Malik tak kata kaifa majhul. Imam Malik kata kaif ghair ma'qul. Al-istiwa ma'lum, kami tahu makna istiwa, tetapi kaifa, bagaimana istiwa itu adalah ghair ma'qul, tidak diketahui, bukan majhul. Ghair ma'qul bukan majhul. Kerana apa? Kerana nak menekankan, nak insist bahawa Imam Malik kata tak ada kaif. Kononnya nak tekankan tak ada kaif. Tapi perasan tak, yang kata kaifa majhul itu guru kepada Imam Malik, Rabi'atul Ra'i. Dan ramai orang yang menakalkan ungkapan Malik dan Rabi'ah, mereka letak dalam satu bakul, termasuk Ibn Hajar Al-Haytami. Artinya apabila Imam Malik kata kaifa ghair ma'qul, bukan bererti ma'dum. Bukan bererti tak ada kaif bagi sifat Allah, tapi kita tak tahu. Dan demikianlah cara untuk memahami perkataan-perkataan ulama salaf berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Antaranya, kalau saya boleh bawakan beberapa contoh sahaja. Ini kata Az-Zahabi, okey? Ini kata Az-Zahabi. Tadi dikut daripada Az-Zahabi dalam Al-Ulul Aliyyil Ghaffar, wa maqal mutaakhiril mutakallimin anna Allah laysa fis sama' wala 'alal 'arsy wala 'alas sama' wala fil ard wala dakhilal 'alam wala kharijal 'alam wala huwa ba'in an khalqihi wala muttasil bihim
Wa qalu jami'an hadhihi al-ashya' sifatul ajsam wallahu munazzahun 'anil ajsam. Az-Zahabi kata nah. Tadi dibawakan Az-Zahabi, ini Az-Zahabi kata, adapun perkataan mutaakhirin, mutakallimin yang katakan Allah tidak di langit, tidak di atas arash, tidak di atas langit, tidak di bumi, tidak di dalam, tidak di luar alam, tidaklah terpisah daripada makhluknya dan tidak juga bercantum dengan makhluknya. Semua tidak. Ini pegangan Asy'ariyah, nafikan semua. Sebab kata kalau isbat, artinya kita isbat Allah itu sama seperti jisim. Jadi nak bagi tak sama dengan jisim, Allah tak boleh di dalam alam, di luar alam pun tak boleh, di atas alam pun tak boleh, di dalam alam pun tak boleh, bersentuh pun tak boleh, berpisah pun tak boleh. Kata Imam Az-Zahabi, fa inna hadhihi sulub nu'ut ma'dum wala naqulu biqaulikum fa inna hadhihi sulub nu'utul ma'dum ta'ala Allahu jalla jalaluhu 'anil adam. Kerana Imam Az-Zahabi kata kami tak pegang pandangan ni. Sebab kalau kami pegang pandangan ni, ini adalah sifat-sifat sesuatu yang tak wujud. Saya bukan nak bantah akidah tu, pada saya berbeza tak ada masalah, kita berbeza, tapi ada kritikan. Kena faham bahawa ada ulama telah memberikan kritikan. Janganlah kita ambil dan kita menganggap bahawa seolah-olah orang yang tak sama dengan kita tu kafir dan teruk betul. Tuan-tuan boleh lihat apabila mentafsirkan perkataan Fir'aun, inni la'adhunnuhu kadhiba, inni la'adhunnuhu minal kadhibin. Fir'aun kata kepada Musa, aku anggap Musa tipu. Tipu apa? Kata At-Tabari, Musa beriman Allah di atas arash. Saya tahu Kiai baca buku tu, ditulis dalam buku dia. At-Tabari kata, Musa beriman Allah di atas arash. At-Tabari kata. Apa kata Ar-Razi? Ar-Razi kata, siapa yang kata dalam ayat tu, Musa percaya Allah di atas arash, dia bodoh. Dia berada di atas kemuncak kejahilan. Dia ikut akidah Fir'aun. Dia sama lembam macam Fir'aun. Ini kata siapa? Kata Ar-Razi kepada At-Tabari. Saya tak mau besarkan isu ni. Kalau saya nak main permainan macam tu boleh. Tengok ulama Asy'ariyah telah memaki salaf. Saya terpaksa buat sebab isu ni dibawa.